Assalamualaikum semua. Saya Wan Nashidan. Hari ni saya nak buat video berkenaan dengan drone apakah yang sesuai untuk anda. Dengan drone yang orang kata mampu milik, harga murah dan kualiti yang bagus. Sebelum saya teruskan video saya, saya mohonlah untuk like, share dan subscribe saya punya channel saya, supaya saya lebih bersemangat lagi lah buat video-video untuk nak kongsikan pengalaman dan ilmu yang saya ada. Ilmu tak seberapa pun, cuma bolehlah tahu, kita boleh share lah. Sebab saya tengok sekarang ni ramai yang memiliki drone tapi tak tahu apa itu dari segi teknikal, undang-undang, terminologi drone dan asas drone lah, tak ada. So saya sarankan supaya pemilik drone yang baru ni belajarlah sikit. Nak belajar tak susah, boleh masuk kelas khusus ataupun kalau pandai Google, YouTube, dalam internet, dalam Google berlambak ada, boleh belajar sendiri. Cumanya kebanyakannya bahasa Inggeris lah. Masalah orang Malaysia jangan buat. Ni saya ambil peluang ni, saya nak kongsilah apa yang saya ada. Sebelum saya pergi tu, saya nak kongsi sikit pasal undang-undang drone di Malaysia. Kita ada law diurus tadbir oleh CAM. Dalam undang-undang tersebut dia dah bagi tahu secara asasnya lah. Saya cerita yang basic-basic dia, nak suruh semua orang tahu dan patuhilah. Drone ataupun quadcopter di Malaysia ni, kita tak boleh fly lebih daripada 120 meter. Dan pasal permit dan lesen pula, kalau drone yang kurang berat dia 20 kg tak perlu lesen. Kalau guna untuk nak shooting di tempat-tempat yang tertentu, hanya perlu buat permit saja. Atas meja saya ni ada 3 biji quadcopter ataupun drone. Ada 3 jenis lah. Yang nombor satunya ini adalah torch grade yang murah. Harga dia pun tak mahal, hanya RM90 saja. Boleh dapatkan di kedai permainan yang mana-mana kedai lah, seluruh negara. Yang kedua, saya ada range DJI Tello. Drone ni special. Dia nak kata toys tak toys, nak kata hobby grade, boleh lah hobby grade. Tapi ada orang tengok, ada orang pandang dia toys. Tapi saya akan kupaskan kelebihan dia. Apabila tahu, orang tak kata dia toys lah. Yang ketiga adalah drone ataupun quadcopter yang hangat di pasaran, iaitu Mavic Mini. Mavic Mini ni kira dah kategori mampu milik lah. Sebab harga dia pun basic dalam RM1,500. Dan Fly More Combo boleh dapatkan harga antara 1,900 ke 2,000 lah. Ini harga mampu milik dan berbaloi. Kita cerita pasal yang torch grade lah. Torch grade ni banyak jenis lah. Ada yang besar, ada kecil, ada murah dan ada mahal lah. Ramai yang kata bagus beli yang murah dulu untuk nak berjinak-jinak dengan main quadcopter ni ataupun drone. Sebenarnya ada pro and con dia lah. Pro dia dari segi harga lah, jimat cost, murah. Ada orang dia tak nak invest duit dia, melabur dengan modal yang besar. Sebab untuk pertama kali dia nak cuba yang murah dulu. Tapi bagi saya, kalau orang tu betul-betul serius dan memang betul-betul drone ni untuk ambil gambar, ini tidak sesuai. Kalau beli untuk anak-anak boleh. Sebab yang ni
kita kena kawal 100% manual. Masuk manual kat sini. Jika kita kawal main dekat kawasan yang ada angin, kawasan lapang, dia akan ditolak angin. Dia tak ada sistem yang hold position. Sebab yang ni memang tak ada apa, memang kosong, betul-betul hanya ada gyro saja. Untuk stabilkan dia ada, untuk nak lock position memang tak ada. Lepas tu yang ni juga memang tak ada kamera. Tak ada kamera. Lepas tu jarak dia pun distance dia lebih kurang dalam 80 ke 100 meter, 80 meter lah. Flight time dia boleh terbang hanya selama 8 ke 10 minit. 10 minit tu lama lah. Biasa 7-8 minit lah. Kalau beli yang ni tak pandai main, memang akan sentiasa jatuh. Lama-lama dia akan give up. So apabila give up, dia akan stop lah. Sedangkan mula-mula dia nak beli drone ni niat untuk nak ambil gambar, ataupun yang ni beli untuk praktis. Macam mana nak praktis daripada zero nak kawal yang ni bukan senang, sebab 100% manual. Nanti saya sediakan video untuk tengok macam mana kawalan dia. Tengok dia punya flight macam mana. So memang kena kawal manual. Kena rabah, kena main. Bateri pun dah lemah. Bateri pun tak tahan dah. Boleh nampak kalau kita lepas je remote, drone akan jatuh. Angin tiup, dia akan pergi ikut angin. Seterusnya saya nak cerita pasal DJI Tello. DJI Tello ni hasil usaha sama antara Intel ataupun RIS, company RIS lah. Dia bergabung dengan DJI. Sebab tu di body yang ni dia tak ada tulis DJI, dia hanya tulis Tello saja. Sebab bukan 100% keluaran DJI. Cuma dia ada chip Intel. Apa maksud Intel tu? Nanti saya ceritakan. Kita cerita pasal fizikal dulu. Dia ada kamera tapi tak ada gimbal. Cuma ada digital stabilizer. Kamera dia ni untuk still foto 5 megapiksel dan video hanya HD saja, iaitu 720p. So kalau kita fly drone sengit macam ni, video pun akan sengit. Saya akan bagi contoh video nanti dekat tepi nanti. Ciri-ciri dia yang ni, dia menggunakan motor brush motor, iaitu motor yang kecil tapi kuat jugalah. Flight time dia yang ni lebih kurang 10 minit, dan package dia tak ada remote. Kita kena kawal guna handphone. Kalau nak remote, kena beli asing, remote yang ada Bluetooth yang compatible dengan dia punya app. Kalau kita kawal dengan remote, boleh main dengan selesa lah. Dengan handphone pun boleh, cuma tak berapa puas lah. Specialnya drone ni, drone ni dia tak ada GPS, tapi boleh lock position ataupun hover secara statik, dibantu oleh dia ada dua jenis sensor, iaitu infrared sensor dengan vision sensor. Dua-dua sensor ni membantu untuk lock position, tapi tak sekuat lock position GPS lah. Kalau angin kuat sangat, memang dia akan bergerak lah. Tapi kalau fly indoor ataupun outdoor yang tak ada angin, dia boleh hold position sebiji macam ada GPS, tapi tak ada GPS lah. Beza lock position ataupun vision positioning sensor ni, dia boleh lock position tapi tak ada return to home.
macam GPS. Okey. Okey, seterusnya ini adalah drone ataupun quadcopter DJI Mavic Mini. Ini adalah drone yang paling hangat dan paling laris sekarang ni di pasaran, kerana dia kecil dan dia ringan. Okey, buka macam ni, Okey, berat dia hanya 249 gram saja. Siap dengan bateri. Berbaloi lah untuk memiliki, kerana dia mampu milik. Dengan harga yang saya cerita sebelum ni, 1,500 harga basic, 2,000 harga Fly More Combo. Beza Fly More Combo dengan basic ialah jumlah bateri dia dengan charging hub dia, dan ada bag dia. Dia ada bag dia. Dalam dia ada remote dan ada bateri 3. Okey. Charging hub dia ni, apabila kita cucuk 3 bateri, kita boleh check. Kita tekan tepi ni, dia akan keluar indikator. Okey, ini adalah intelligent bateri. Dan untuk emergency, kita boleh gunakan dia sebagai power bank. Dia ada USB kat sini. Okey, dia ada USB kat sini. Yang ni USB untuk kita buat output 5 volt. So kita boleh charge handphone kat sini lah. Untuk emergency, kita boleh jadikan dia power bank. Ini adalah micro USB untuk charge bateri. Bateri tak semestinya 3 kena letak untuk charge. Kita letak 1 ke 2 ke, dia boleh charge. Okey, baguslah. Okey, yang ni saya tak nak cerita detail, hanya asas-asas je untuk bagi yang belum tahulah. Yang dah tahu, kalau saya silap, perbetulkanlah. Okey, drone ni memiliki 3 axis gimbal. Maknanya kamera dia ni di hold oleh gimbal 3 axis. Okey, maksudnya kalau kita fly memang stabil lah visual gambar kita. Dan kamera dia ni untuk still photo adalah 12 megapixel, dan untuk video Full HD. Full HD lebih sikit, iaitu 2.7K. Okey, dia menggunakan motor brushless. Okey, brushless motor. Okey, flight time dia puas hati, iaitu DJI declare setengah jam. Cuma kelemahan dia tak ada sensor depan dan belakang, tak ada. Okey, dia hanya ada dekat bawah saja, macam yang Tello tadi. Dia ada sebiji lah macam Tello, 2 infrared dan 1 vision. Yang ni untuk menstabilkan jika tak ada GPS. Maksudnya kalau kita fly indoor tanpa GPS, dia lebih stabil lah. Okey, dia memiliki GPS kat dalam ni, sistem GPS, iaitu menggunakan GPS GLONASS. Dia mampu return to home. Dan DJI claim model ni boleh pergi sehingga 4 km. Okay, dia hanya claim maksimum lah, maksimum. Pasal range saya tak nak sentuh lah, itu terpulang pada masing-masing lah, nak pergi jauh ke dekat ke. Yang penting kalau boleh kita fly biar ada drone ni nampak di depan mata kita lah. Okay, bateri dia boleh smart dalam ni. Okay, secara ringkasnya itulah saya nak sebut pasal 3-3. Okey guys, dengan penerangan dan penjelasan sedikit tentang ketiga-tiga jenis drone ni, saya harap bolehlah buat pemilihan untuk drone sendiri. Dan ingat fly kita kena ikut peraturan, sebab negara kita ada undang-undang. Walaupun drone ni kita beli duit kita, tapi di ruang udara ada badan ataupun agensi yang memantau. Benda ni adalah untuk keselamatan kita. Jangan kerana kita seorang melanggar peraturan, semua penggiat hobi drone tak boleh main.
undang-undang dah jadi ketat. Buat masa ni memang dah ketat, tapi untuk makluman, seketat-ketat kat Malaysia sekarang ni masih lagi longgar. Sebab ramai yang pilot drone kita respect pada undang-undang kita lah. Kita kena tahu safety, kita kena tahu regulation dia, dan kita kena tahu undang-undang di negara kita. Jangan cerita pasal negara luar, hanya undang-undang negara kita je. Selagi kita patuh, insya-Allah kita boleh fly drone bebas. Bebas, masuk bebas tu maksudnya tempat yang betul boleh fly, kita boleh fly lah. Kalau dah kerajaan gazette tempat yang tak boleh fly, kita jangan fly lah. Senang je. Dia punya cara dia senang. Follow, kita akan happy. Sebab ramai yang, yelah, manusia kan, suka break law. Dia boleh langgar undang-undang, dia suka, dia happy. Itu orang macam tu tak bagus lah. Sebab hanya kerana dia seorang, kita semua tak boleh fly drone.